Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Hebatnya cinta Adam dan Hawa. Buat pedoman sepanjang zaman. Ramadan sudah di fasa kedua. Bekah. Nama pula prompter. Terus semangat. Tingkat keamalan. Aduh. Okey, saya ambil. Bukan corak sebarang corak. Corak songket tinggi nilainya. Bukan burak sebarang burak. Ini burak ada barakah. Oh, teruk betul bunyi dia tu. Anak Laksmana, anaklah raja berkawan dengan anak petani. Rasa tak sabar, rasa teruja. Apa cerita kita nak borak hari ini? Ya, Assalamualaikum seluruh rakyat Malaysia. Dan saya nak ambil kesempatan ucap terima kasih kepada Jabatan Perdana Menteri kerana mereka kata mereka penonton setia Borak 2 berbuka. Alhamdulillah. Dah masuk 16 Ramadan 1443 Hijri dan kita bersiaran langsung. Moga-moga kita nak masuk fasa kedua ni, kita dah bincang semalam. Lebih padu insya-Allah. Kita dah masuk 16 Dah 16. Episod 16 Ramadan hari ni episod 17 Ramadan 16. Ramadan 16. Maknanya dia start setia menjadi penonton setia ni daripada Ramadan berbuka. Jangan. Harapnya daripada tahun lepas lah. Ya, insya-Allah. Dan hari ni punya istimewanya, masya-Allah. 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 Kenapa? Saya lah istimewa itu. Kenapa? Wanita. Wah ni Tajuk hari ni. Sebab Tajuk kita hari ni. dunia ni kita kena berjaga dengan 3 tah. Wah, apakah? Tahta. Kemudian harta. Yang ketiga Wani Hasrita. Wani Hasrita bukan wanita. Wanita. Dan hari ini punya topik adalah hadiah Tuhan buat wanita. Buat wanita, masya-Allah. Apakah hadiahnya? Kalau kita baca sekali tu, hadiah Tuhan buat perempuan. Oh, perempuan. Maknanya, apa yang terus tersampak kepala? Kita tak tahu. Macam saya tak tahu. Saya rasa kita lah hadiahnya. Adalah. Jangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak borak sama kita aja. Dan bukan saja dengan tetamu, tapi dengan anda juga. Betul. Yang berinteraksi bolehlah membuat panggilan ke 03 2282 8578 ataupun 03 2282 8579. Betul. Dan kita nak menyeru semua kaum wanita di luar sana untuk WhatsApp kami di 011140476564. Yup. Ataupun tinggalkan komen anda di Radio Television Malaysia, Facebooknya, ataupun dan bagi mereka yang tertinggal episod lepas boleh pergi ke RTM Klik. Dan Wani, manakah ini istimewa wanita? Apa kata Wani ambil alih tempat ni? Woi, saya memang daripada awal episod saya tak sabar nak duduk dekat tempat Abang Amin ni. Dia nak cara selama dah. Ya, betul. Dan ini sebenarnya saya mengambil, orang kata tu, ambil feel lah untuk esok kan. Untuk besok, untuk satu ayat. Hari satu ayat. Satu ayat dah. Untuk hari ini, kita nak persilakan siapa? Sebelum tu, kenapa kita kena call? Yes. Sebab kita nak sediakan voucher untuk anda semua daripada pusat pakaian hari-hari yang bernilai RM250. Ya, benar. So, dua orang. Telefon. Okey? Menyesal. Tanpa membuang masa. Kita bersama dengan yang berbahagia. Profesor Madya Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Waalaikumsalam. Kali ketiga nampaknya. Sila. Khabar, apa khabar? Baik. Tambahlah mangkuk tingkat ustazah ya. Ya, betul. Ada 3 total lah. Bagi warna lain Jumpa duduk Harap-harapnya lah. Allahu Akbar. Sihat ya? Alhamdulillah. Ustazah tak kelang kabut kan datang sini? Alhamdulillah. Dah hari ke-16 kan. Hari ke-16. Kalau kelang kabut juga tak tahulah. Sebab maknanya dia dah well managed dah. Well managed, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Ustazah, untuk topik hari ini tentang wanita. Mungkin Ustazah boleh bagi mukadimah sedikit. Wanita menurut sudut pandang Islam. Cek dulu, zaman jahiliah dulu, kita tahu kan kalau dapat anak perempuan je, Allah. Memang kan? dia bunuh. Tapi macam mana Islam tu menaikkan darjat wanita? Wah, gitu. Wah. Macam forum perempuan dia. Hadiah apa tadi? Hadiah tu tajuk dia? Pusat pakaian hari-hari. Apa? Hadiah untuk perempuan. Tajuk hadiah untuk Perempuan. Perempuan. Dia pakai hari-hari. Ustazah silakan.
Alhamdulillah kita berdua dilahirkan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, dan bersyukur juga untuk Amin dengan Khair sebagai seorang lelaki. Sebab dalam Islam semua dah diberikan peranan, kedudukan dan keistimewaan. Itu keadilan dalam Islam. Cuma hari ini tajuk kita pasal hadiah untuk perempuan. Betul. Jadi kita sebut lebihlah pasal perempuan yang Khair. Bagaimana kalau sebelum Islam kan, Amin kan, sampaikan kalau wanita tu ada di pada maknanya bangsa tertentu, wanita ni kalau suami dia mati, dengan dia sekali kena tanam. Ini sebelum maknanya ini macam-macam keadaan bangsa-bangsa tertentu yang memperlakukan kepada wanita. Kalau seorang wanita tu bercerai contohnya, maka dia akan dipandang hina selama-lamanya sampai mati. Bahkan daripada kepercayaan contohnya macam Yahudi juga kan, kalau wanita tu haid, ini satu ketika dululah dilihat wanita yang haid ni maknanya wanita yang menjijikkan, yang kotor, tak boleh duduk di bawah, tak boleh duduk bawah satu bumbung yang sama. Tapi subhanallah, datang Islam, Rasulullah SAW tunjukkan macam mana menggauli wanita. Katalah wanita tu datang haid, itu cuma ada beberapa perkara yang tidak dibolehkan dalam Islam, antara suami dan isteri. Tapi masya-Allah subhanallah, Nabi boleh je beriba kepala atas ribaan isteri walaupun dalam keadaan isteri tu haid. Maknanya Tak ada masalah. Tak ada masalah pun Khair. Apatah lagi Islam memberikan hak yang sangat istimewa kepada wanita, hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak untuk punyai harta, hak warisan, hak dalam perkahwinan, hak dalam masyarakat, Hak dalam ibadah. hak dalam ibadah, sama je macam lelaki-lelaki. Cuma kalau kita kata pasal perbezaan, itu peranan, tanggungjawab. Yang kita cerita lagi. Ya, Sebab betul. kita ada seorang lagi wanita ke sama kita. Sekarang juga ke? Lihat dulu. Bukan. Kita nak pastikan para penonton jangan bye-bye terlalu awal kawan ni. No, jangan bye-bye. Tapi saya betul-betul tengah khusyuk lah tadi. Itulah tu kan. Sampai saya pun Tak habis lagi kan cerita tu? Ke dah habis? Betul. Kena sambung nanti. Sambung sekejap lagi lah. Baik. Kejap lagi sambung. Boleh. Alright. Teruskan menonton Borak dulu baru buka. Berkahnya di sini. Take a break. Tanpa wanita tiada saya di dunia ini. Sebab saya sangat mengidolakan wanita-wanita, terutamanya ibu saya. Setiap detik, setiap saat dalam hidup saya ini dibentuk oleh ibu itu sendiri. So wanita adalah paling penting. Sayangilah wanita. Kalau dalam keluarga tu, wanita ni adalah yang nombor 2 selepas suami lah kan. Tanggungjawab dia memang sangat besar. Peranan ibu sangat penting bagi sesebuah keluarga. Peranan wanita sangat memberi impak, membentuk satu masyarakat bermula dalam keluarga. Macam mana wanita tersebut mengajar anak-anak mereka akan bawa satu kepribadian di luar dan membentuk satu masyarakat yang lebih baiklah. Kalau dalam masyarakat pula sekarang ni wanita memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, maupun bidang politik. Wanita kini sudah boleh dipandang setaraf dengan lelaki. Dalam masyarakat dan negara, wanita merupakan penyumbang kepada ekonomi kerana mereka telah mencuburi pelbagai bidang. Malah kini dilantik menjadi seorang pemimpin. Jadi peranan wanita dalam keluarga, masyarakat dan negara amatlah penting. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Kata-kata orang ramai, tapi saya pernah dengar satu ayat ni, kebahagiaan dalam sesebuah keluarga tu tengok macam mana bahagianya ibu ataupun isteri ataupun ibu tu lah. Kalau ibu tu happy, anak-anaknya, suaminya, semua akan, satu family tu akan happy. Pesanan bapa saya lagi legend. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Miserable wife, miserable life. Saya pula saya letakkan pada saya. Happy husband. Sebab saya tak kat mana tak saya baca, saya lupa tapi saya amalkan. Saya baca bila dalam perjalanan nak balik ke rumah tu, saya akan baca Al-Fatihah, saya akan baca ayat kursi, saya selawat dan sebelum saya bagi salam saya senyum dulu.
Saya senyum dulu. Saya senyum dulu baru Assalamualaikum. Baru orang happy. Apa-apa pun bagi saya mesti bawa tu. Kalau saya tak bawa juga. tu, saya rasa saya terlupa lah. Maknanya sebab saya rasa punca dia mesti dekat Nampak tu. lelaki. Ada tanda-tanda satu hari satu ayat tu. Saya melengkapi each other lagi tu. Dia mesti didikan daripada wanitanya sangat Masya sempurna. Allah. Daripada ibu Khair. Masya Allah. Ya? Masya Allah. Masya Allah. Dan kita nak juga Pertama kita para berdiri wanita, lama kat sana. betul. Tapi sebelum tu kita nak juga para wanita yang bahagia di luar sana. Hubungi kami di talian 03-2282-8578 ataupun 03-2282-8579 ataupun WhatsApp-nya abang. Di 011-4047-6564. Ya, nampak sangat kita dah fikirkan makan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain saya. daripada itu bolehlah pergi ke laman Facebook RTM dan RTM Klik. Dan- Okey, sebelum kita kata hai-hai, Jangan. Kita Jangan bye-bye lagi. bye-bye. Jangan bye-bye lagi, Kita okey. hai-hai dulu. Kita nak persilakan Kak Ezli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih for having me. Masya Allah, Ustazah. I'm so happy to be here. Jemput duduk. Itulahnya. Pakai sekali. sebenarnya kami datang daripada tempat yang sama. Oh, kita ni tak ada dalam grup WhatsApp ke? Tak ada. Sehati sejiwa. Maknanya intuasi kita tu. Dia boleh rasa kan, boleh sampai aura tu. Kak Ezlin, Ya. selamat datang ke Borak Dulu Berbuka. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Ramadan kali ni, adakah Ramadan lebih baik bagi Kak Ezlin sebagai wanita? Saya rasa sangat-sangat baik. Oh, sampai menunjukkan waktu ni kan. Alhamdulillah, terus menangis ya. Sebab rezeki saya untuk menjadi seorang isteri. Betul. Tahun ini. Ya, betul. Selamat pengantin saya rasa- baru. Masya Allah, terima kasih. Baru betul ke? Terima kasih. Betul. Abang tak baca cerita ni. Bila? Memang tak terikut. Bila? September Bagus, tahun September tahun lepas lepas lah. kan? Alhamdulillah. September tahun lepas. Jadi saya rasa pahalanya berganda-ganda lah bulan puasa ni sebab bila saya bersuami, saya melayan suami, Masya Allah, saya rasa macam happy, seronok sangat. Beza sebelum kahwin, lepas kahwin tu, waktu bulan puasa Dia tu. sajalah tanya pasal dia. Belum kan? Lalu apa yang Beza betul? banyak sangat bezanya. Apabila kita boleh berjemaah, buka puasa sekali, Yup. semua tu kan. Maknanya betul yang Amin cakap tadi. Hadiah untuk perempuan tu suaminya. Suaminya? Suaminya betul. Betul. Sebab itulah lubuk pahala. Dalam bulan Ramadan ni kita nak berganda-ganda kan. Jadi kita bagi Kak Ezlin nangis lagi lepas ni. Ustazah, kan dalam Quran, dia tak ada suratul Rijal. Ya. Dia ada suratul Nisa. Adakah ini tanda-tanda memang agama nak bagi keadilan kepada wanita? Sebab masih ada gerakan-gerakan feminisme ni yang kata Islam meminggirkan wanita. Hak banyak wanita diketepikan. Jawab Ustazah. Sebab itu memang kena memahami Islam tu secara komprehensif. Bukan hanya pilih-pilih pandangan-pandangan tertentu. Sebab kalau kita cakap pasal hak wanita yang selalu dipertikaikan, contoh dalam rumah tangga, sebenarnya Masya Allah, Allah bagi seluas-luasnya kepada wanita, ada hak untuk buat pilihan. Bahkan wali pun tak boleh semata-mata nak paksa kan Amin kan? Nak paksa anak tu kahwin dengan laki-laki yang dia tak suka. Maknanya di sana ada perbincangan, bahkan kalau ada tekanan dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada jalan keluar yang telah dibentangkan oleh Islam. Jadi benda tu terus terbuka kepada discussion. Kalau kan Saya setuju sangat. terus terbuka kepada discussion dan semakin banyak kita wacanakan, semakin banyak pandangan yang kita dapat untuk menunjukkan asas yang paling utama apa dia? Islam datang daripada Allah Alimun Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Allah yang maha adil, tidak menzalimi sesiapa. Cuma mungkin kita belum sampai tahap untuk memahami Islam secara komprehensif tu. Betul. Macam itulah. Betul lah. Tak ada faham ke secara komprehensif tadi? Kalau tak kita pakai cara lain. Secara sempurna. Kalau panggil di talian, Nampak lagi lah adakah yang kita ni memanggil kan? seorang wanita? Oh, ada panggilan? Ada panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa dan dari mana? Saya Imran dari Puncak Alam. Alhamdulillah. Silakan soalannya. Okey, soalan umum mengetahui bahawasanya wanita ni banyak memberi sumbangan, terutamanya pada peringkat awal bagi kita Islam. Jadi sehingga hari ini Islam berkembang baik, dan apakah cara masyarakat
untuk lebih lagi menghargai wanita. Dengan ada sekarang ni macam-macam cara. So, apa saranan untuk menghargai lagi lebih baik lagi? Cara apa yang... Cara lebih baik untuk menghargai wanita. Tapi Ustazah tak boleh jawab sekarang. Betul. Kita kena buka puasa dulu, abang. Buka puasa. Dah lupa je nampak dia pun. Tak rasa pun Bercerita sebab tentang seronoknya. wanita. Lupa nak cakap terima kasih kat Imran tadi. So jawapan tadi kita hold dulu. Kita buka puasa dulu abang dan kita ambil waktu mustajab ni untuk berdoa. Silakan abang. Oh, okey. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, kami mensyukuri segala nikmat-Mu yang Kamu berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur di atas segala ilmu yang Kamu beri kepada kami, ya Allah. Ya Allah, sempena dengan waktu mustajab ini, ya Allah, kami memohon doa agar seluruh rakyat Malaysia sentiasa dilindungi, ya Allah. Sentiasa dimurahkan rezeki, ya Allah. Sentiasa dilimpahkan kebahagiaan, ya Allah. Dan juga lindungilah para wanita daripada dizalimi oleh sesiapa sahaja, ya Allah. Allahumma laka sumna bika amanna ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah, bismillah ala rizkillah. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara-saudari sekalian. Habis sudah kita berbuka puasa. Ya. Dan Walaupun kita ada apa orang kata kecemasan kecil kecemasan kecil di sini, tapi kita cuba cover. Dan untuk kali pertamanya borak dulu baru buka. Betul. Kita ada anak kecil di sini. Tidak boleh duduk sama dengan orang tua. Ya, saya. Dan kita nak berterima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari kerana menaja makanan kami hari ini. Alhamdulillah. Ada apam balik, ada putu piring. Dan kita ada yang berat lagi lepas ni. Ada lagi. Yep. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari. Betul. Dan kalian semua jangan lupa untuk terus menghubungi kami untuk dipilih sebagai pemanggil mertua. Baik. Okay, balik pada soalan tadi. Betul. Cara apa lagi untuk kita menghargai wanita? Okey, dia yang paling asas lah, cakap paling asas. Seorang lelaki, khusus untuk lelaki kepada wanita, menunaikan tanggungjawab kepada wanita. Kalau dia seorang ayah, dia mesti ada tanggungjawab pada anak-anak dia. Betul. Bahkan anak perempuan kan, kalau seseorang laki-laki tu, ibu ayah tu dikurniakan 2 orang anak perempuan atau 3 orang anak perempuan, dia layan dengan baik, jadi jalan syurga untuk dia. Sebenarnya wanita ni ketika mana diletakkan pada sisi mana pun seorang laki-laki, ia menjadi asbab dan jalan untuk laki-laki itu masuk syurga dengan mudah. Gue terbayang anak kat rumah. Terbayang itu dah balik Amin. Sama juga macam seorang suami pada isteri. Kalau kita asyik cakap I love you pun, kalau kita asyik puji dia dekat kita punya media sosial pun, tapi kita tak bayar nafkah dia. Kita tak buat tanggungjawab pada dia. So itu bukan satu penghargaan, itu kita merendahkan. Kita menafikan hak yang Islam berikan kepada dia. Lepas tu yang lain lagi kan. Tadi tanya yang lain kan. Yang lain tu sebenarnya kita cuba buat wanita-wanita dalam hidup masing-masing tu happy. Kalau dia adalah ibu kita, berikan ibu kita kegembiraan. Bahkan tengok macam Nabi kata kamu buatlah ibu kamu gembira seperti mana kamu buat ibu kamu pernah menangis. Sebab pernah kan seorang sahabat, seorang lelaki jumpa Nabi SAW, beritahu mak tu menangis sebab tak nak bagi dia pergi satu tempat. Nabi kata buat balik mak kamu tu gembira seperti mana kamu dah buat dia menangis. Itu jalan untuk membahagiakan wanita. Buat dia happy, buat dia gembira. Ya insya-Allah dunia akan gembira. Betul. Ustazah, saya rasa kan perempuan ni memang dilahirkan dengan full of love, tahu. Kalau kita digembirakan, kita akan beribu kali ganda menggembirakan balik orang yang menggembirakan kita. Betul, very true. Betul punya. Sokong. Okey. Ya, betul. Kata ustazah tadi, dalam yang pertama tadi, dia kata kadang-kadang kejadian wanita ni pada sisi mana pun pada seorang lelaki menjadi asbab untuk
Ini bahaya untuk kebanyakan lelaki-lelaki. Allah. Don't take it for granted Dia nak cari lah. lagi banyak Dia akan sebab tu. fikir lain. Allah. Fikir macam mana tu? Dia akan fikir dia pasang lagi banyak lagi begitu. Itu Mana ke syurga? itu kita kena buat topik lain. Ustazah kena itu kena hurai tu. Hurai tu kan. Tidak disalah faham. Betul. Soalan artis katanya. Oh, ya ke? Biasanya Wani yang terus. So, saya jadi Wani. Yes. Mari kita tengok siapakah artis yang nak bertanya soalan. Ayo, kita saksikan. Mari kan. Assalamualaikum, saya Alia. Saya nak tanya satu soalan. Okey, perempuan ni dia ada waktu yang tidak boleh berpuasa. Jadi nak tanya, untuk gantikan puasa yang kita tak boleh puasa, adakah kena ganti sebelum puasa yang berikutnya? Ataupun boleh ganti tahun-tahun yang akan datang? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Alright. Ini dah masuk bab cuti pula ni. Bab cuti. Bab cuti ni pun Cuma sebelum Ustazah jawab soalan tu, nak tanya dulu Kak Azlin. Nak gelak, kenapa? Kak Azlin, jangan gelak. Tenang. Okay, for this year punya puasa, I'm happy. So, that's why I always smiling. Okay, what is it? Kenapa Kak Azlin happy? Masya Allah, macam I katakan tadi, tahun ni, ya Allah Akbar. Semoga betul apa yang rasa ni. I rasa macam berganda-ganda tu kerana bila saya ada suami, saya mulai waktu sahur. Dulu, sahur, kita ambil berkat, ambil kurma, tamar, minum air je. Tapi ni kita turun memasak, menyediakan apa semua tu. Itu semua pahala. Sebenarnya betul. Seorang wanita bila dia buat benda-benda tu, sebenarnya itu membahagiakan diri kita sendiri. Betul. So, I memang seronok. Walaupun I tak memasak, I sediakan pun dah cukup. Faham maknanya? Panaskan lauk. Panaskan lauk. Panaskan lauk bukan bahagialah. Kan? Panaskan cover lah sikit Kak. Panaskan lauk pun pusing titit. Tengok time tu bahagia. Betul. Because kalau tidak dulu kita tak kan. So banyak perubahan yang I buat. Sebab tu Azlin happy. Sebab dia senang bahagia. nampak. Sebab masuk tadi pun senyum. Kan? Jelas. Tapi jarang orang masuk borak dulu ni masam. Alhamdulillah lah. Maksud Ustaz tu nampak seri kebahagiaan. Masya Allah. Tapi yang soalan puasa tadi tu. Sebenarnya afdalnya diganti dengan secepat mungkin. Sebab ini adalah hutang kita dengan Jangan Allah. tunggu 2 hari sebelum Ramadan Ya, datang. betul. Tapi diberi keluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika tak sempat maka bolehlah nak qadakan pada tahun berikutnya lepas Ramadan yang kedua. Tapi dia akan ada implikasi dia iaitu kena bayar fidyah. Itu kita belajar masa lain pula. Faham? Kita ada soalan WhatsApp. Apakah soalan yang tertera di kaca TV anda? Baik. Right. Soalannya ialah soalan untuk Wani baca Wani. Saya akan saya jadi Abang Amin hari ni. Okey, Assalamualaikum Ustazah, pengacara yang sentiasa ceria dan tetamu jemputan. Saya Nazirah ingin bertanya, soalan saya bagaimanakah kita sebagai wanita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dan mensyukuri nikmat dari Allah? Okey, soalan kedua, sekiranya tahun lepas saya tidak berpuasa kerana mengandung dan tak sempat ganti tahun ini tapi dah bayar fidyah, adakah puasa saya yang tak sempat ganti tu berganda? Betul-betul. Yang ni pun salah satu question yang selalu kalau FAQ. Kalau tak sempat ni maknanya dia mengandung lepas tu dia dah bayar fidyah, dia tak sempat ganti puasa dalam waktu yang ditetapkan, dah puasa next dah. Tapi adakah yang dia kena ganti tu digandakan ataupun tak? Qada puasa tidak berganda. Yang berganda adalah fidyah. Dan soal nak bayar fidyah atau tidak ni kena tengok pada reason kenapa dia tak puasa, kenapa dia batal. Kalau kerana mudarat kepada diri dia, memadai dengan qada sahaja. Dia yang campur dengan fidyah ni bila kemudaratan adalah kerana janin dalam perut dia ataupun anak yang dia susukan. So dia kena tengok jugalah hal tu. Dia tak boleh pukul rata kan? Ya, jangan pukul rata suka hati, duit banyak, bayar fidyah. Fidyah je lah. Cakap Izlin kan daripada tadi happy je kan? Ya, saya. Macam mana akak menzahirkan kesyukuran sebagai isteri kali ni? Allahu Akbar, Masya Allah. Mana menzahirkan kesyukuran? Banyak sebenarnya yang I buat. Antaranya ya. Maknanya solat dah cukup sekarang. Masya Allah. Masya Allah itu. Masya Allah. Kan? Sentiasa bersedia macam siap siaga ni. Kata betul, siap siaga. Maknanya apa saja yang diminta,
kita sentiasa siap siaga untuk menyediakan berkhidmat. Ya. Maknanya first thing is apa saja. Maknanya I will drop everything. Maknanya bila dia tanya apa, drop everything. Maknanya kalau dia bercakap, kalau kita tak dengar, I will drop apa yang I buat, I akan pergi. Dulukan dia. Yes. I will kita menghargai kehadiran dia. Tapi macam punca katalah punca hidang tadi menghidang makan kan. Maknanya punca menghidang ni daripada mana? Daripada sendiri ataupun daripada arahan dulu? Dia daripada arahan dululah. Sebab apa? Kita dulu tak biasa. Meaning kita dah biasa dia macam ni. Dia kata macam tu, kalau biasanya macam ni. Okey. Biasanya bagaimana? Bagaimana ingin melayan? Bagaimana you nak saya dilayan macam tu? Always bertanya, apa lagi yang tak cukup? Kan, you nak yang macam mana? Bagaimana? I always tanya. Sebab apa? Are you happy? Always tanya perkataan, are you happy? Ada apa kekurangan? Boleh I nak repair? Itu yang I selalu tanya. Kalau ada, let me know. Because kita bukannya macam boleh macam tahu apa orang nak. Kita tak tahu sebab kita dibesarkan cara berlainan. Dia sedang menonton sekarang kat ni. Mungkinlah. I rasa lah mungkinlah. Sekiranya dia menonton, apa kan nak dicakap lagi? Tapi kami nak bagi tahu Cik Abel, untunglah dapat KSD. Okey, kita ada pemanggil. Mungkin dia yang menghubungi kita. Apakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya? Zaitun. Kak Zaitun daripada? Pahang. Baik, silakan soalannya. Menjadi seorang wanita, kita patut bersyukur kan. Tanpa ibu kita, tak adalah kita di dalam dunia ini kan. Menjadi seorang wanita adalah berat tanggungjawab. Masya Allah. Seperti mendidik anak, menjaga, memberi makan, minum dan memberi pendidikan agama kepada mereka dengan ajaran yang betul. Soalannya Kak Zaitun? Kadang kita terasa juga kepenatan dan kesedihan menangis seorang diri tanpa pengetahuan dan mengadu kepada Tuhan. Apakah itu berdosa atau tidak? Sebab semasa kita semua kena buat tanpa pengetahuan suami dan orang-orang lain. Baik. Terima kasih Puan Zaitun. Cantik soalan tu kan? Dia macam manusia kan kadang-kadang dia ada macam breakdown lah. Moment breakdown. Bukan dia tak redha kan? Bukan. Dia menangis seseorang. Betul. Berdosa kau Ustaz? Berdosa. Jangan jawab lagi Ustazah. Oh, tak boleh jawab lagi. Saya tak boleh jawab je kasi Ustaz. Jangan jawab lagi, nanti berdosa. Kita nak berehat dulu dan sekepalanya kita nanti kita ada Satu Hari Satu Ayat masih lagi bersama Abang Amin Idris. Masih lagi Kita rehat sebentar. Ya betul. Kembali kita dalam Borak Dulu Baru Buka, #Barakahnya di sini. Dan kita berada dalam segmen Satu Hari Satu Ayat. Satu hari sebelum Satu Hari Satu Ayat disampaikan oleh Wani Hasrita. Cik Rahman, insya-Allah tunggu. Tapi untuk hari ini, suka saya berkongsi satu ayat yang mana para mufassirin menyatakan ayat ini boleh menunjukkan kehebatan manusia dan ayat ini juga menggambarkan kedangkalan manusia. Apakah ayat itu? Kita boleh tengok dalam surah Al-Hasyr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu linadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta pecah hancur kerana takutkan Allah Jalla wa'ala. Dan ingatlah, itulah permisalan perbandingan yang kami berikan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Apakah maksud ayat ini? Pertama, ayat ini menggambarkan kedangkalan manusia, iaitu sekiranya bukit yang khusyuk, yang takutkan Allah Jalla wa'ala, mereka sampai hancur lebur apabila diturunkan Quran. Tetapi ada manusia yang walaupun dibacakan ayat Quran berayat-ayat, tetapi mereka tidak ada rasa apa-apa. Jauh sekali rasa takut pada Allah Azza wa Jal. Jauh sekali untuk tunduk dan patuh dan taat pada perintah Allah.
Ini kedangkalan manusia. Ayat ini juga menggambarkan kehebatan manusia. Bukit takutkan Allah sehingga hancur, tetapi manusia dengan kelebihan akal, dengan kelebihan iman, mereka boleh membawa dan memikul beban amanah tanggungjawab yang terdapat dalam Quran. Kita di kategori yang mana? Adakah kita dalam kategori kedangkalan manusia ataupun kita dalam kategori kehebatan manusia? Tepuk dada, tanya iman. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada hari ini. Satu hari satu ayat, nantikan esok satu hari satu ayat. #bersama Wani Hasrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dah agak dah. Ustaz, Ya, saya. tak payahlah sebut nama saya untuk membaca satu hari satu ayat itu. Kerana saya khawatir, jangan kata orang baca. Saya sendiri membaca ayat, saya sendiri takut pada diri saya sendiri. Kerana kedangkalan saya. Allah. Tapi bagi saya bang, itu tawaduk seorang yang bernama Khirahman. Allahu Akbar. Baiklah, silakan Nur di studio kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Amin untuk perkongsian hari ini. Masya Allah. Berdebar juga sebab ada ustazah ni. Jadi fumble sekejap, Masya Allah. Berbalik kita pada topik tadi. Ya, pasal pertanyaan Puan Zaitun tadi. Berdosa ke dia mengeluh? Sebenarnya itu gambaran manusia yang normal. Ya, itu manusia, sifat manusia. Cuma kita kena tahu cara bagaimana untuk meluahkan. Sebenarnya seorang wanita dia tak perlu berlakon sempurna. Ya. Ya, maknanya saya tak nak menangis, saya tak nak mengeluh. Tak. Kita bercakap pun sebagai seorang wanita Zin, yang kita lalui kehidupan semua. Kita adalah wanita biasa yang perlu menangis, ya, perlu meluah. Cuma ketika mana kita mungkin marah, kita nak meluah, benda yang paling besar adalah menjaga kata-kata kita. Itu yang paling besar. Sebab tu bila kita tengok ya, macam Nabi SAW nasihatkan kepada orang yang kehilangan anak, yang diuji, boleh nak bersedih, tapi jaga kata-kata. So macam itulah. So bila kita nak marah ke, nak meluah ke, masih dalam lingkungan menjaga adab dan kata-kata. Dan sebaiknya juga kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbisik di bumi, didengar di langit, kan? Jadi benda tu adalah kekuatan-kekuatan yang kita tak nampak hikmah dia. Kecuali bila dah berlaku macam ni, kita tahulah bahawa kita ni nak dibina bukan luarannya, fizikal je, boleh memasak, boleh bekerja. Dalaman kita, sebab dalaman ni kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam kata lain, sesekali sebagai manusia tu, fitrahnya kalau tiba-tiba termarah, berperasaan, tak apa kot, tapi di dalam adab tadi. Ya. Janganlah tiba-tiba bila marah termaki hamun pula. Tukau ni hijau. Tukau ni hijau. Hamun ada yang merah tak apa Merah tak apa. Ada yang sampai mengungkit-ngungkit yang dulu-dulu. Tapi kawan ni Amin ya, ini cakap pasal manusia biasa sebab Allah sebut dalam Quran, orang yang bertakwa tu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Ini real yang sebenar. Betul, apa dia? Kan? Walaupun dia orang bertakwa, tapi apabila dia buat zalim pada diri dia sendiri, dia buat satu fahisyah, kemungkaran, beza dengan orang lain apa dia? Dia cepat teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cepat beristighfar. Maknanya jangan kata, oh saya sempurna, tak buat salah, saya isteri yang sempurna, saya suami sempurna. Kalla, sama sekali tidak. Tapi beza dia apa dia? Kalau kita bertakwa pada Allah, bila kita buat salah, kita mengaku, kita ingat pada Allah, kita istighfar, dan kita belajar daripada kesilapan kita. Itu kehidupan lah. Sentiasa beringatlah. Betul ni. Okay, saya speechless dan amazed. Dan saya hari ni baru rasa macam istimewanya saya ni. Tapi itu sangat penting tu. Itu sangat penting. Kalau dia buat salah, dia terus kembali pada diri dia. Maknanya kalau tak ingat, maknanya tak perasan dia buat salah tu, itu masalah besar tu. Takutlah. Masalah. Okey, Ustazah, tak lama lagi kita akan masuk ke 10 malam terakhir. Wanita biasa mengeluh. Tak cik laki boleh etikaf, laki boleh tu. Kami wanita cuti. Di mana keadilan? Tiba-tiba cuti pula. Ada substitute tak amalan
terlalu banyak amalan yang boleh buat. Pertama, kalau ada suami, ada anak laki-laki, mudahkan urusan mereka semua tu untuk melakukan amal soleh. Itu ibadah. Itu ibadah. Yang kedua, kita boleh ingat Allah dengan pelbagai cara. Dalam hati, dekat lisan, cara bagi sedekah, kita ada hablum minallah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Macam-macam kita boleh buat. Selawat, zikir, istighfar, baca buku. Dan antara yang paling utama sebenarnya amalannya adalah muhasabah diri. Taubat nasuha. Ini tak semesti solat. Air mata yang kita keluarkan, doa, Masya Allah. Sebenarnya memang kalau kita nak 1000 daya dan 1000 jalan yang Allah akan berikan, insya-Allah. Tapi sampai ada yang makan pil perancang untuk nak stop haid tu. Ustaz Izin pernah makan pil perancang? Tak pernah. Saya pun tak Betul pernah. tak kata ya ke? Ada idea. Selalu kita dengar nak pergi umrah kan. Baru doktor bagi ke apa kan. Ya ke? Sebab normally because I memang keep track of my period semua. So I tahu bila. So exact Dalam the same. sebulan mesti macam mana plan pun mesti datang je kan. Tapi saya alhamdulillah maybe makan rezeki saya period tak panjang. Paling panjang 3 hari saja Ustaz. Masya Allah. Jadi saya kadang-kadang saya puasa tu penuh. Ada yang tak datang. Itu kata itu kadang itulah rezeki saya. Mungkin sebab Allah kata Allah tak bagi saya rezeki anak. Tapi Allah bagi saya rezeki-rezeki macam ini. Masya Allah. Ada pemanggil. Tapi boleh ke tak? Kejap. Boleh ke tak? Perancang tadi. Diharuskan sekiranya tidak memberi mudarat. Maknanya ubat yang kita makan ni adalah ubat yang memang maknanya tidak memberikan kemudaratan. Dan sekarang teknologi sangat moden kan. Ubat-ubat semua bagus je kan. Tidak memudaratkan. So diharuskan. Tengok keperluan. Tengok keperluan. Tetapi afdalnya apa dia? Biarkan ia berjalan secara natural. Fitrah, betul tak? Fitrah, ya betul. Okey, kita nak biarkan penonton menghubungi kami. Kami tak nak halang. Siapa di talian sekarang? Assalamualaikum. 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 Siapa dan dari mana ya? Nama saya Muhammad dari Rawang. Baik Muhammad, soalannya. Saya nak tanya bagi pihak isteri saya lah. Okey. Oh, wakil isteri. Okey, silakan. Boleh Boleh. Macam saya dan isteri sebelum ni ada plan lah. Macam target Ramadan nak baca Al-Quran, nak solat sama-sama kan. Tapi kadang bila isteri datang bulan, uzur, dia tak dapat buatlah benda-benda macam tu. Jadi apa amalan lain yang macam boleh menggantikan juga ibadah-ibadah yang tak dapat buat tu. Terima kasih. Baik, itu saja. Dah jawab. Itu saja. Baik, terima kasih Encik Muhammad daripada Rawang. Basically Ustazah dah jawab tadi. Cuma sebenarnya kalau suami dia solat dengan bacaan yang kuat, isteri boleh duduk je dengar. Mendengar bacaan Quran tu pun apa idza quri'a al-Quran kan. Lepas tu nanti boleh betul kan lepas habis mayang tu solat tu beritahu kat suami abang salah tadi tajwid. Lepas tu suami jangan mengamuk pula. Siapa kau? Tengok cara isteri mengingatkan tu lah. Kalau cara macam tadi tu, abang tadi tu salah tu bahagian okey rasanya. Dan jadi naik hangin macam mana bang? Kalau naik hangin tu maknanya abang ni apa cerita? Lain yang abang niat, lain yang abang baca. Itu memang panjang cerita. Okey, dalam Ramadan kali ni Kak Ezlin, sebab kan Ustazah dah beritahu dah banyak benda-benda yang kita boleh buat untuk ibadah. So, apa azam Kak Ezlin untuk Ramadan selepas borak dulu ni? Okey, memang I always tingkatkan lah. Maknanya memang tarawih tu Masya Allah kita buat. Lepas tu apa saja peluang untuk sunat yang lain-lain pun kan kita kejar yang itu. Lepas tu untuk tahun ni I berniat untuk I try to hafal surah Al-Mulk. So memang dah start dah. Saya pun ada ustazah saya setiap lepas sahur subuh je, solat subuh dan kita sambung mengaji. Kita tambah-tambah yang itulah insya-Allah. Ustazah, mungkin Ustazah boleh concludekan untuk topik hari ini Ustazah. Hadiah tu yang katakan hadiah sempena Ramadan. Sebenarnya Ramadan ni merupakan satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, khususnya para wanita.
terlalu banyak jalan pahala untuk wanita, sama ada dalam dia melakukan khidmat dia kepada keluarga dia, kepada ummah, ataupun bakti dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam apa jua keadaan, mungkin ada yang diuji dengan kesenangan, dia jadi orang bersyukur, diuji kesusahan, jadi orang yang sabar. Pokok pangkalnya wanita beriman, semua perkara adalah baik baginya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menghidupkan 14 yang berbaki ni, 14 hari Ramadan ni kan, dengan doa yang baik-baik. Wanita ni kunci dia juga doa. Seorang ibu tu kita ambil hari ni, kita kena doa banyak-banyak sebab kita payung kepada keluarga kita. Payung kepada masyarakat kita. So kita berdoa dan berdoa. Fokus. InsyaAllah. Ibu. Masya-Allah. Ibu, I love you. Ibu, I love you. Okey, kita nak umumkan pemenang bagi pemanggil bertuah. Pertama, kita umumkan pemenang pertama, Zaitun. Ya, saya. Dari Pahang tadi. Dan yang kedua, Nazirah. Dari mana? Nazirah. Yang WhatsApp. Soalan WhatsApp tadi. Tahniah dan hadiah apa? Sila kita saksikan. Manggil bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka. Barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Itulah hadiah voucher bernilai RM250 untuk pemanggil bertuah. Ya, betul. Dan untuk tetamu kita pun ada hadiah juga. Ya, Ada saya. hadiah juga. Ya. Ustazah. Mangkuk tingkat yang ketiga. Alhamdulillah. Untuk izin yang pertama. Masya-Allah. Saya terima. Alhamdulillah. Comel. Boleh pakai tu. Itulah. Panggil mangkuk siang dah. Mangkuk siang. Mangkuk siang sebutannya. Tak elok siang. Siang. Dari itu perkataan dari mana? Negeri Kau mana? tahulah. Kau tahu lah. Mangkuk siang. Okey, Boleh ambil ni. Kalau nak ambil. boleh bungkus bawa balik. Boleh bungkus tapau bawa balik. Dan kita Sementara nak itu, saksikan esok tajuk apa dan siapa yang bersama dengan kita, Bang. Ya, betul. Kita saksikan. Kita ada tetamu kita. Wow. Kak Anis Al-Idrus lah esok kita ada, dan juga Riz Iskandar. Ya, saya. Rumah saya ke rumah awak? Oh, bergaduh ni, gaduh. Rumah saya ke rumah awak? Ini pasal nak balik kampung lah, confirm. Belum apa nak gaduh ni. Dan poster seterusnya. Hai. Wani. Oh, ada. Hari yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba. Satu hari satu ayat oleh Wani Hasri. Dan apa gimmick? Itu kita tengok esok lah, insyaAllah. Save the date. Save the date, guys. 19 April. Okey, so terima kasih kerana menonton pada hari ini. Semoga para wanita akan lebih rasa ilmu banyak dan rasa dihargai dengan panduan ilmu, insyaAllah. Dan kita nak berterima kasih juga kepada tetamu jemputan kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dan juga. Ya, kita jumpa lagi pada hari esok. Macam biasa, pukul 7 hingga pukul 8. Betul. Bersama dengan kami lah. Betul. Ami Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khairul Rahman. Borak dulu, baru buka hashtag. Barokahnya di sini. Assalamualaikum. Bye. Sesuatu yang tak nyata, diri menjadi mangsa, reka dibuai buana, berserah aku segala padanya. Ramadan yang menjelma, harapkan ada cahaya. 786 ku mula dengan salam. Malam semalam yang kelam kini bersambung kalam. Tika semua berdiam, jasadku mulai kiam. Berpaut seram, tubuh tangan eratku genggam. Gelap gelita, jalan lama yang ku lalui. Tanpa cahaya, akhirnya ku temui diri. Mungkin tak pasti dan mungkin bukan kali ini. Harap petunjuk dari dia Rabbul Izzati. Tika senja menunduk, telunjuk ku menunjuk. Hilang rasa merunduk, dahi rebahku sujud. Menyongsongkan rembulan sebelum fajarnya datang. Berparuh nama Tuhan sebelum harinya hilang. Berbilang-bilang belang hitam minta dipadam. Suram saat tenggelam, bersulam suci kalam. Harapanku harapkan hadirnya Ramadan, menyingkap segala jalanku menuju kejayaan. Berharap sesuatu yang tak nyata,